حمدا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sidang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ni kita dapat menyambung kuliah tafsir surah Ali Imran. Kita menggunakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsir surah Ali Imran. Cumanya tak dapat saya bawa kitab lagi malam ni kerana cetaknya di Kuala Lumpur. Jadi penerbit pencetak tak boleh nak bawa mari. InsyaAllah bulan hadapan ya. Dan malam ni kita akan sambung ayat yang kedua daripada surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadaqallahul azim. Ayat kedua surah Ali Imran. Kita telah bicarakan ayat yang pertama pada bulan yang lepas. Malam ni kita berkongsi pula apakah pengajaran daripada ayat kedua surah Ali Imran. Surah yang kalau boleh kita bacalah seperti mana surah-surah yang lain, surah Ali Imran ini, kerana warid dalam beberapa hadis fadail dia akan menjadi umpama awan kepada kita. Surah Al-Baqarah zahrawan. Surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran ini seolah-olah kata Nabi ghamamatan, dua seolah-olah awan di padang mahsyar nanti yang akan menaungi kita. Baik, seperti biasa, sebelum kita pergi kepada tafsiran, pengajaran, kita renung dahulu sedikit hukum hakam bacaan Al-Quran dalam ayat kedua surah Ali Imran. Dan memang ayat ini dia nak sama dengan ayat kursi yang kita baca kan dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita perhati pada perkataan Allahu la ilaha illahu, ungkapan la ilah tu, di situ ada satu mad, namanya mad Allahu la ilah. Harful mad selepasnya ada hamzah, diistilahkan sebagai mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kerana di antara huruf mad dengan hamzah itu berlaku dalam dua kalimah. Kalau mad wajib dia berlaku dalam satu kalimah. Sebab tu kalau kita ada pendedahan bahasa Arab, mudah sikit nak kenal mad jaiz dengan mad wajib. Baik, mad jaiz munfasil ini sebolehnya lah, kalau boleh lah, kita baca sekurang-kurangnya dengan qadar tawassut. Tawassut ni maknanya 4 harakat. Dengan kadar 4 harakat. Ustaz, saya dengar Arab Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi kadang-kadang baca dengan qasr, baca dengan 2. Ya, saya kata boleh, baca dengan 2 pun boleh, tetapi sebaik-baiknya baca dengan 4. Allahu la
ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca dengan 4 kalau boleh. Kenapa? Kita bila baca Quran ni tuan-tuan, di Malaysia ini masyhurnya qiraat yang masyhur ialah qiraat Hafaz. Hafaz ini daripada gurunya Asim. Asim ini daripada gurunya Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami dia ambil daripada seorang sahabat yang mahir dalam ilmu Al-Quran, yang menjadi pengerusi, ketua, pengumpul dan penulis Al-Quran, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita panggil qiraat Hafaz. Hafaz an Asim. Hafaz ini dia ada 2 tariq. Boleh kita kata 2 bukan mazhab, tapi kita istilahkan dengan tariq. Yang pertama tariq Jazari. Tariq Jazari. Yang kedua tariq Syatibi. Jadi 2 tariq. Ada sikit perbezaan di antara 2 tariq ini. Dua-dua boleh kita baca. Kalau tariq Jazari boleh baca dengan 2. Nah, bil qasr, tawassut, wal ishba'. 2, 4, 6. Tapi kalau tariq Syatibi tidak membenarkan baca dengan 2. Sebaik-baiknya baca dengan tawassut 4. Maka keluar daripada khilaf tariq, kita baca 4. Selamat dah baca 4. Selamat daripada perbezaan tariq. Sebab itu saya cadangkan, kalau mad jaiz, bacalah dengan sekurang-kurangnya dengan kadar 4 harakat. Biasakan. Tapi janganlah pula pergi marah orang yang baca 2 ya. Dengar imam baca 2, panggil imam di sini. Salah tu baca 2 harakat mad jaiz tu. Jangan buat lagi. Amboi. Janganlah apa tu. Kalau kita dengar 2, tak apalah. Kita hormat pandangan dia. Dia ambil tariq Jazari. Baik. Satu lagi, pada perkataan hayyu dengan qayyum, atas huruf ya itu ada sabdu. Ni lidah orang Melayu kadang-kadang dia tersyasul. Dia tak sebut sabdu, dia tersasul dan tak sebut sabdu. Oleh demikian kena tahu mana makhraj huruf ya. Wastul lisan, fajimu shinu ya. Tengah lidah kena naik ke lelangit. Bagi kena makhraj tu. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Tu pergi dekat makhraj. Hayyul qayyum. Kalau dia tak kenakan pada makhraj, tak sempurna. Ada 2 ya tu. Kan sabdu kan? Sebab tu kata kitab Musalli, Syekh Daud kata, siapa baca Fatihah gugur sabdu pada huruf ya, batal Fatihahnya. Batal Fatihah, batal semayangnya. Dia tak jelaskan sabdu ya pada iya tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal Fatihahnya. Dia mesti letakkan makhraj ya itu. Bawa ada makhraj. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau gugur sabdu ya itu, gugur Fatihah kita. Fatihah rukun salat, gugur rukun salat, gugur salat kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kesilapan-kesilapan macam tu ya. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita tengok pula apa pengajaran tafsiran yang boleh kita ambil daripada ayat kedua surah Ali Imran.
Allahu, dialah Allah. Allah ini tuan-tuan, apa takrifan Allah? Kata Khatib Syarbini, Allah ini ialah alamun lizzat, satu nama bagi zat. Al-wajibul wujud, yang wajib wujudnya. Al-mustahaqqu li jami'il mahamid, yang berhak dipuji dengan segala sifat kemuliaan. Lam yattasim bihi siwahu, yang tidak ada nama, yang sifat, yang layak, yang sepertinya. Itu ta'rifan Allah. Jadi Allah ini satu nama bagi Tuhan kita. Ada berapa nama Allah Ta'ala selain daripada Allah? 99. Kita berhafal kan? Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tak hafal Asmaul Husna ni rugilah. Dah dinasyidkan, ditulis kadang-kadang ya. Di masjid mana saya selalu pergi tengok, tulis penuh keliling masjid nama-nama Allah. Tanya jemaah, ingat tak Asmaul Husna? Oh, tak ingat. Padahal tulis berderet dah ya. Rugilah. Lillahi 99 isman, 100 ghairul wahid, faman hafizaha dakhala al-jannah. Hadisun sahih ma rawahu al-Bukhari. Bagi Allah Ta'ala itu 100 nama, 99 nama, 100 kurang 1, kata Nabi, 100 ghairul wahid, faman hafizaha, sesiapa yang menghafalnya, beriman dengannya, beramal dengannya, dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil naik motor balik dalam kereta lagi pun boleh ya? Nas'aluka ya, sampai habis. Sampai kat rumah ya, habislah Asmaul Husna. Subhanallah, free je pahala Allah Ta'ala bagi. Jadi Allah ini salah satu nama. Ar-Rahim, nama Allah. Cuma kita di Malaysia ni dan di mana-mana pun kita lebih masyhur menyebut nama Tuhan kita dengan Allah. Sebut biar kemas sikit. Allah. Ini Allah. Sebut dengan lafzul jalalah. Ada nama Allah Ta'ala Al-Qahar, ada nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Mutakabbir. Hadhil asma', ni semua nama-nama yang Allah sebut sendiri dalam Al-Quranul Karim. Jadi Allah itu salah satu daripada nama. Kalau kita belajar ilmu morfologi bahasa Arab ataupun kita panggil ilmu sarf, Allah ini dia berasal daripada perkataan ilahun. Ilahun. Terjemahannya Tuhan lah. Ilahun. Lepas tu diletak alif lam, al-ilah. Lepas tu diidgham lam tu ada dua. Allalah dia jadi. Lepas tu Allahu ni Khatib Syarbini sebut. Kemudian barulah jadi Allahu. Dan telah tersebut sendiri dalam Al-Quran. Allah yang namakan namanya dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau terkejut ke apa ke, sebut nama Allah ya. Ini sebut nama merapu-merapu kan. Terkejut sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Ini terkejut mencarut.
Orang tekan perut sikit bercarut. Sebab apa? Sebab dia perangai macam tu, dia tabiatkan diri dia macam tu. Sepatut kita orang Allah, kan? Orang je Allah, biasakan macam tu. Ada satu di sebelah Jeli lah, cerita dalam surat khabar pun keluar, tuan-tuan pun baca kan. Dia pergi menoreh getah, tiba-tiba nampak pak belang kan. Dia tak tahu nak sebut apa dah, panik. Yang keluar pada mulut dia ialah Allah. Dia sebut saja Allah, pak belang pun lari. Dulu ada satu orang pilot keluar dalam TV. Dia bawa kapal terbang tu, kebetulan lalu di atas Bermuda Triangle, segitiga Bermuda. Macam-macam cerita tentang ni Jadi dia ceritalah pengalaman dia dalam temu bual di televisyen tu. Lama lah cerita ni. Ketika dia di Bermuda Triangle tu, kapal terbang dia menjadi tidak stabil, dan dia tidak menyebut perkataan yang lain selain daripada Allah, dan dia terselamat dalam tragedi itu. Dipanggil temu bual dalam televisyen, tapi lepas beberapa ketika lepas tu dia meninggal. Sebab tu kita kalau boleh biasakan menyebut Allah, dan itu sebahagian daripada zikir. Baik, kita sebut Allah, kita kenal dah Allah ni. Kita duduk sembahyang ni, kita sembah Allah, kita kenal dah Allah. Dalam agama kita, dalam akidah, perkara yang asas ialah kita mesti mengenal Allah. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib, kata Matan Jauharah. Pastikanlah diri kamu dalam agama ini, perkara pertama yang mesti kamu tahu ma'rifatun, mengenal Allah. Dan Allah dah tetap dah dalam Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Manusia tak mungkin dapat melihat zat Allah Ta'ala atas dunia ini. Itu ketentuan Allah. Jelas ayat muhkam. Ustaz, Nabi tengok Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ada beberapa tafsiran. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Nabi kata, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Nabi Musa datang nak melihat Allah. Qala rabbi arini anzur ilaik. Allah Ta'ala jawab, qala lan tarani walakin inzur ila al-jabali فإذ استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك إلى آخر الآية. Nabi Musa pun bila Allah Ta'ala tajalla, Nabi Musa tak boleh, fakharra sa'iqa, pingsan Nabi Musa. Sebab itu akal manusia, Allah dah buat mata manusia ni atas dunia ni tak mampu nak melihat zat Allah. Imam Ahmad diriwayatkan dalam beberapa hadis melihat Allah dalam mimpi. Itu pun bukan melihat zat Allah, kan? Sebab tu Imam Ahmad sendiri menyebut, ma tasawwara bihi al-aqlu fallahu bi khilafi dhalik. Apa yang terbayang dalam minda kamu Allah macam tu, Allah bukan macam tu. Tuan-tuan kalau terfikirkan, iblis datang bawa
bayangan dalam minda kita Allah Ta'ala Tuhan macam ni, macam ni, macam ni. Fallahu bi khilafi dhalik. Allah bukan macam tu. Maka kekallah melihat zat Allah Ta'ala ini menjadi kerinduan orang beriman. Masa bila kita diizinkan oleh Allah, disampaikan akal mata kita ni untuk melihat zat Allah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah memutuskan bahawa antara nikmat yang paling besar dalam syurga nanti ialah nikmat melihat zat Allah. Serta Nabi berjalan dengan para sahabat di padang pasir. Nabi kata ketika itu bulan mengambang, Nabi kata satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Kamu akan melihat dengan jelas zat Allah Ta'ala seperti mana jelas kamu melihat bulan purnama ini. Atas dunia tak mungkin. Maka kita beramal tuan-tuan, beramal banyak, solat banyak, iman kita naik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan beramal, tuan-tuan kenal Allah Ta'ala manisnya ibadat. Bila kita beramal banyak, iman kita naik. Fakun minal imani fi mazidin wa fi safa'il qalbi dha tajdidin bi kasrati salati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati, kata Matan Zubair. Bila kita semayang banyak, zikir banyak, iman kita naik. Kita pun akan terfikir, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah amalku ini, ya Allah, apalah balasanmu kepadaku nanti. Nampak? Kan? Maka sebab tu orang yang amal banyak ni, dia jadi apa? Dia jadi rindu pada Tuhannya, rindu pada Allah. Tu yang kadang-kadang rasa nak balik dah, nak balik dah. Nak balik ke mana tu? Bukan balik rumah. Kan? Orang yang dah amal banyak ni, dia nak balik dah, nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tuan-tuan. Banyak kisah-kisah para ulama kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kenal Allah, kita ibadat, makin manis ibadat kita. Maka jalan yang diajar oleh para ulama yang menjadi pegangan kita di Nusantara, bahkan di negeri Perak ni pun kan, kita mengambil jalan mana untuk mengenal Allah. Jalan yang telah dicetuskan oleh para ulama. Kalau kita di negeri Perak ini, dalam bab akidah, kita berpegang dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Apa yang telah dimudahkan oleh kita, tokoh-tokoh hebat seperti Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dua orang pemikir ulama besar ini telah memudahkan kita untuk memahami ilmu akidah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita panggil tauhid sifat 20 ataupun tauhid 13. Itu jalan kita untuk kita mengenal Allah. Kalau dalam fiqh, kita telah di negeri Perak ini, kita berpegang dengan apa yang telah dimudahkan untuk kita oleh Al-Imam Al-Muttallabi Muhammad Idris Asy-Syafi'i Al-Mutawaffa, mati pada tahun 204 Hijrah. Kan kita berpegang dengan pandangan qaul muhaqqiqin dalam mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Textbook kita pun ada. Ulama telah permudahkan kita. Kalau yang Jawi kita pegang pada Matla'al Badrin, Matla'al Badrin. Kalau Arab pula kita pegang Fathul Qarib, Fathul Mu'in, dan naik lagi sampai I'anatul Talibin, sampai kepada Rawdah Majmu', tulisan Imam Nawawi. Ini textbook kita. Kalau tasawuf pula, apa yang telah dipermudahkan kita untuk memahami ilmu tasawuf, ilmu akhlak, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Abul Qasim Al-Junaid, Al-Qushairi. Ini yang telah kita selaraskan dalam negeri kita Perak ini. Kan? Kita tak nafi ada aliran-aliran yang lain.
Saya juga sempat mengaji ketika berada di tanah Arab. Sempat saya belajar aliran pemikiran yang lain. Nah, tetapi ulama-ulama kita yang terdahulu telah menyelaraskan untuk kita di Malaysia, di Nusantara ini, nah, tuan-tuan guru yang terdahulu telah memudahkan kita. Maka mengambil jalan sifat 20. Tak perlu lagi aliran-aliran yang lain. Ada yang kata hujah ni lagi kuat, hujah ni sama aja bagi saya. Kan, kekuatan hujah, nak berdiri hujah sama. Jangan kata belah ni tak ada hujah, belah ni tak ada hujah. Sama saja. Saya ambil contoh dalam bab haji kan. Dalam bab haji, saya berceramah haji lebih kurang 20 tahun. Kalaulah tokoh-tokoh kita ni tidak menyelaraskan hukum dalam bab haji ni, letih kita. Tuan-tuan pernah pergi haji kan? Subhanallah. Sahabat-sahabat kita di negara jiran di Indonesia umpamanya, bila kita kata macam ni, dia kata boleh pak, ini pun boleh, ini pun boleh, semua boleh. Mana badal hajinya? Penting bagi badal haji kat dia. Semua boleh. Jadi diselaraskan bahagian bimbingan tabur haji, dipimpin oleh tokoh-tokoh yang hebat dulu. Textbook kita pun ada, Al-Idah fi Manasikil Hajj. Jadi selaras hukum. Itu yang penting. Menyelaraskan hukum tu, itu jasa besar para ulama kita. Nak ambil aliran lain, ya boleh, tak ada masalah bagi saya lah. Tetapi apa yang telah diselaraskan dalam negeri kita, bab agama ini dalam negeri kita ni, kita tak boleh sewenang-wenangnya. Kita kena lepas jabatan mufti, kita kena lepas Duli Amah Mulia Sultan. Sebab bab agama ini kena begitu peraturannya. Tak boleh kita nak main ambil saja, nak ambil pandangan mazhab lain dengan mudah-mudah begitu. Nak berbincang secara ilmiah boleh, tapi untuk diketengahkan kepada orang awam tak boleh. Tiba-tiba kita dah selaras, kunut itu satu yang kita amalkan di Malaysia, subuh kan. Tiba-tiba tak mau kunut, bagi hujah pun, habis. Apa jadi? Habis, berselerak kita. Jadi apa yang telah diselaraskan itu penting, sangat penting. Saya melihat di tanah Arab umpamanya kan, berselerak cara fikir tu. Kita di Malaysia, kita tidak berselerak cara fikirnya. Sebab itu ini jasa besar para ulama kita. Dari segi berdiri hujah, saya dengar dah hujah kan. Baik, kita dah ambil jalan sifat 20. Teruskan kita mengenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat yang mulia yang disimpulkan oleh para ulama daripada Quran. Dia Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, dia bukan pakai akal saja, dia bukan falsafah saja, dia wasat, dia pertengahan. Pandangan-pandangan falsafah tu mesti tunduk kepada nas Quran. Pandangan falsafah tu, kaedah falsafah tu digunakan, tetapi kena tunduk pada nas Quran dan hadis. Bukan pakai akal saja. Kau nak pakai zahir ayat kadang-kadang mengelirukan. Keliru tuan-tuan. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Allah di mana? Allah di langit. Kadang-kadang keliru. Tak salah tuan-tuan nak faham dengan zahir ayat, tak apa, tafwid. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid bihi tanziha. Tapi takut keliru lah kan. Di mana tu langit? Tak ada pun. Sebab tu datang satu lagi pandangan nak memudahkan tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan malam ni, mana lagi mudah nak faham? Kalau orang kata contohnya ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka kan. Satu mazhab mengatakan tangan Allah bukan tangan ni, tangan yang layak bagi Allah. Tafwid.
Satu lagi, takwil, awilhu. Tangan di situ bukan makna tangan. Tangan di situ maksudnya kuasa Allah di atas kuasa mereka. Yang mana lagi mudah faham tuan-tuan? Lebih mudah yang tu. Kan? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Tuhan. Tuan-tuan nak faham wajah Tuhan? Wajah yang macam mana yang layak bagi Allah Ta'ala? Kita tak apa nak. Kalau kita kata wajah itu apa? Zat Allah. Jelas tak? Lebih mudah nak faham. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Dia bersemayam di arasy. Tuan-tuan nak faham semayam yang layak bagi Allah, boleh tafwid. Tapi kalau kita kata bersemayam itu bagi menjelaskan maksud maha berkuasa, maha menguasai. Lebih mudah nak faham? Lebih mudah nak faham. Ambil yang mudah faham. Dan begitulah dalam isu-isu yang lain. Jadi yang kita telah selaraskan ni kita berpeganglah. Dari segi hujah dalil saya rasa samalah berdiri hujah. Bawa marilah kitab mana ni, bawa mari kitab dia, ni bawa mari kitab dia, yang ni bawa mari nas dia, yang ni bawa mari nas dia, ini bawa mari dalil dia, bawa mari dalil dia. Yang penting nak selaraskan tu. Subhanallah. Itu yang kita mengaji sifat 20 kan. Memanglah kadang-kadang ada bab ta'alluq yang kadang-kadang kita pun payah nak faham. Permudahkan. Dia bab ta'alluq apa semua ni bukannya sampai tuan-tuan orang awam pun nak kena wajib faham, tak. Ta'alluq apa semua ni nak jawab beberapa persoalan saja. Nak jawab beberapa persoalan. Mudah je sebenarnya. Tak payah mana. Baik, kita di Malaysia ini kita mengambil jalan sifat 20 untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan yang maha ada, maha wujud. Allah Taala. Itu tu mengaji dalam akidah kan? Wujud tu macam mana? Qidam, sedia kala. Allah Taala itu sedia kala. Ulama simpulkan apa nama-nama Allah Taala itu kepada qidam. Itu perlukan kebijaksanaan tuan-tuan. Abul Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka ni tak pernah bertemu mengikut tulisan sebahagian sarjana. Tak pernah bertemu tapi membawa cara pemikiran yang sama. Baqa, Allah maha kekal. Mukhalafatuhu lil hawadith, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tak sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Wahdaniyah, Allah Ta'ala maha esa. Kam muttasil wa kam munfasil, ni kita bahas dalam ilmu akidah. Qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sam' basar. 13 asasnya. Kalau ambil ma'nawiyah dia jadi 20. Mesti kita kenal Allah Ta'ala. Itu asas dalam agama. Baru kita nikmat ibadat kita tuan-tuan. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis nak apa? Nak sesatkan kita tak boleh. Sebab kita kenal Allah. Kita kenal. Oh, orang tanya pasal apa tak boleh lihat. Itu ketentuan Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tak dapat pun manusia nak tengok Allah Ta'ala. Sebab tu kata guru kami dulu, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ada pandangan ulama, Nabi tengok Allah Ta'ala, tapi akal kemampuan Nabi sebagai seorang manusia, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku ni manusia, Nabi kata. Aku ada mata macam kamu juga, akal macam kamu. Nabi tak boleh nak gambarkan. Tak mampu akal manusia nak menggambarkan zat Allah. Itulah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Lagi masuk tasawuf pula, bila kita beribadat kita dapat rasakan Allah Ta'ala melihat kita. Tadi yang besar tadi tuan-tuan, dia akan mencetuskan
rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa, tiada Tuhan melainkan Dia. Allah tu mubtada, kita tengok dalam ilmu nahwu. Allah mubtada, la ilaha mubtada tsani, li khabrin mahdhuf ma'bud, illa istithna, melainkan, tiada Tuhan yang disembah melainkan huwa, Dia. Mustathna. Kalau kita kata Allah Tuhan, ni dalam ma'ani ada kita bahas ni. Mana lebih kuat tuan-tuan? Kita kata Allah itu Tuhan dengan kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Mana lebih kuat kenyataan tu? Dalam bahasa Arab kalau kita kata Allah itu Tuhan, mungkin ada Tuhan lain. Tapi kalau kita kata tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada lagi Tuhan melainkan Allah. Itu dia manfi, dia nafi dulu. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahman rahim. Dia nafi dulu, baru dia isbat. Sebab tu zikir paling tinggi ialah la ilaha illallah. Peganglah zikir itu. Afdalu zikri la ilaha illallah. Faham betul-betul la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Allah, Allah. Yang disembah Allah, rububiyahnya pun Allah. Tuan-tuan, siapa yang menyampaikan tuan-tuan ke masjid ni malam ni? Siapa yang menyampaikan? Baru nak semangat dah bunyi ya. Inilah zaman PKP ya. 5 minit lagi boleh tuan-tuan 5 minit lagi. Siapa yang menyampaikan tuan-tuan? Allah. Motor apa semua tu, kereta tu asbab saja. Berapa ramai orang naik motor, naik kereta tak sampai pun. Siapa yang memberi rezeki pada kita? Allah. Kita sakit makan apa? Panadol kan? Siapa yang menyembuhkan? Panadol kan? Allah. Siapa yang i'tiqad Panadol menyembahkan, lari akidah dia. Tu semua duduk dalam la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan faham la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Nabi kata, siapa yang menyebut la ilaha illallah, dia faham, dia beriman, dia masuk syurga. Dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali tuan-tuan, dalam ayat ini Allah menyebut dua lagi sifatnya, dua lagi namanya. Hayyu Qayyum, Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Mudah fahamnya tuan-tuan, maha hidup ni macam ni, mesti dibezakan dengan makhluk. Kita hidup kita ni sebab ada apa? Ruh. Hidup kita sebab ada ruh. Tak ada ruh, boleh ke bergerak macam ni? Tak ada lah. Udah tercabut ruh tu, habislah. Orang cubit sakit sebab ada ruh. Allah Ta'ala hidupnya bukan dengan ruh. Hidup Allah Ta'ala itu yang layak baginya. Itu dia. Itu bab akidah lah kita mengaji nanti ya. Laisa kamislihi syai'. Kemudian Allah Ta'ala Qayyum, maha berdiri dengan sendiri. Tuan-tuan ada tuan-tuan sebab ada mak, betul tak? Ada orang tak ada mak sini, dia keluar perut, bukan perut mak, keluar dari perut, tak tahulah. Ada ke apa tu? Kita ni ada kita kerana ada mak kita. Mak kita pula ada dia kerana ada mak dia. Mak dia kerana ada mak-mak dia. Mak-mak dia kerana ada mak-mak-mak dia. Itulah ni orang panggil ad-daur wa tasalsul dalam ilmu sifat 20. Tu kemas tu bila ada falsafah tu, bila ada mantik, kemas kita nak faham sifat 20. Akhirnya dia jadi mustahil kan? Sebab itu makhluk ini dia
mesti bergantung kepada yang lain. Allah Ta'ala tidak. Qiyamuhu binafsi. Dia berkait dengan qidam pula sekali. Sebab tu Allah Ta'ala dia tak ada surat beranak. Kita ada tak surat beranak? Ada. Allah Ta'ala tak ada surat mati. Kita ada tak surat mati? Tak ada lagi. Sikit lagi ada. Allah Ta'ala tak ada surat mati. Baqa. Kalau kita kenal Allah, manisnya ibadat kita, ya. Dan akhir sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan susah, pesan para ulama, mintalah tolong kepada Allah Ta'ala dengan dua nama ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum, astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup, maha berdiri dengan sendiri, aku minta tolong padamu, ya Allah. Tuan-tuan naik kereta ke, naik pergi naik sampan ke apa, kapal, tiba-tiba ombak mari tak tahu nak buat apa, zikirlah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum astaghith. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tolonglah aku. Susah apa-apalah sebut Ya Hayyu Ya Qayyum astaghith. Zikir dengan nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum. Bila kita susah, naik kereta seorang-seorang, tiba-tiba enjin berhenti entah kat mana tak tahu, tak ada siapa apa, tak tahu nak buat apa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Banyaklah para ulama berpesan pada zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Satu lagi, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tak tahu nak buat apa dah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Mudah-mudahan kita boleh beramal, insya-Allah, ya. Minta maaf banyak-banyak tak dapat nak syarah sambung lagi, ya. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kita sambung lagi dengan ayat-ayat yang seterusnya pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Apa lagi tuan-tuan, saya dah semayang